Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam semasa mesyuarat Ketua-Ketua Ekonomi APEC AELM ke-28 secara maya bertitah menekankan negara Brunei Darussalam mengakui kepentingan teknologi sebagai kaedah bagi menjana peluang-peluang perekonomian yang baharu. Dalam hubungan itu, titah baginda Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC perlu memperkembangkan potensi teknologi dan pendigitalan bagi transformasi industri, menggalakkan inovasi dan pembangunan infrastruktur. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menyatakan bahawa ekonomi global masih lemah dan banyak lagi yang perlu dilaksanakan bagi pemulihan yang lebih mampan. Mengambil maklum bahawa APEC telah sepakat dengan visi yang sama pada tahun lalu untuk dicapai menjelang 2040, negara Brunei Darussalam mengalu-alukan pelan tindakan Aotearoa yang akan memandu usaha-usaha APEC di masa hadapan. Pada mesyuarat tersebut, para pemimpin antara lain menyeru sokongan berterusan APEC terhadap sistem perdagangan pelbagai hala yang berdasarkan peraturan dan terbuka dalam mencapai pemulihan inklusif dan mampan untuk rantau ini, termasuk melalui pelaksanaan perjanjian komprehensif dan progresif bagi perkongsian Trans-Pasifik CPTPP yang tepat pada masanya. Bagi menyokong usaha mempercepat pemulihan ekonomi, para pemimpin turut mengalu-alukan pemudah cara perdagangan bersandarkan teknologi digital dan inovasi serta peningkatan mobiliti barangan dan manusia. Pada penghujung mesyuarat, deklarasi Ketua-Ketua Ekonomi APEC diluluskan dengan pelan tindakan Aotearoa disahkan. Pelancaran rundingan Perjanjian Perdagangan Bebas FTA ASEAN-Kanada adalah hasil utama mesyuarat konsultasi Menteri-Menteri ASEAN-Kanada kali ke-10 yang diadakan secara maya baru-baru ini. Pelancaran rundingan tersebut merupakan salah satu daripada Priority Economic Deliverables PEDs negara Brunei Darussalam pada tahun ini. Adalah dijangkakan setelah FTA dimuktamadkan, ianya akan dapat memberi impak positif dan meningkatkan perdagangan dan pelaburan dua hala di antara ASEAN dan Kanada. Sebagai FTA pertama dengan Amerika Utara, perjanjian tersebut dijangka menyumbang kepada keluaran dalam negara kasar KDNK ASEAN sebanyak $39.4 bilion Amerika iaitu 1.6% dan KDNK Kanada sebanyak $5.1 bilion Amerika iaitu 0.3%. FTA juga akan memberi ASEAN akses kepada pasaran Kanada yang mempunyai penduduk seramai 38 juta orang dengan KDNK $1.64 trilion Amerika. Mesyuarat juga mengambil maklum mengenai status kemajuan Pelan Kerja 2021 sehingga 2025 untuk melaksanakan deklarasi bersama ASEAN Kanada bagi perdagangan dan pelaburan JDTI serta status projek pembinaan kapasiti di bawah mekanisme penggunaan pakar untuk perdagangan dan pembangunan EDM dan dasar perdagangan. Mesyuarat juga memberi peluang bagi Menteri-Menteri Ekonomi dan Majlis Perniagaan Kanada ASEAN CABC untuk bertukar-tukar pandangan dan memberikan cadangan mengenai isu semasa berkaitan kesan COVID-19 dan usaha pemulihan ekonomi. Pelan Ekonomi Negara Brunei Darussalam dan Pelan Induk Ekonomi Digital 2025 dilaksanakan selaras dengan dasar perubahan iklim negara Brunei Darussalam yang menyokong agenda pembangunan mampan. Perkara tersebut antara yang dikongsikan semasa webinar mengenai perniagaan di Brunei secara maya. Webinar tersebut dianjurkan oleh ICDT dengan kerjasama Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Juga dikongsikan beberapa rangka kerja dasar yang memupuk asas ekonomi yang kukuh dalam merealisasikan wawasan Brunei 2035 dan usaha kepelbagaian ekonomi negara.
Dengan memberi penekanan kepada hubungan perdagangan yang strategik, negara Brunei Darussalam telah mengukuhkan hubungan tersebut dengan negara-negara lain, antaranya menerusi kelulusan Perjanjian Rakan Kongsi Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP baru-baru ini. Bertindak sebagai perjanjian perdagangan bebas terbesar dunia, ia akan membuka peluang perdagangan dan pelaburan bagi negara ini dan negara rakan. Webinar ini juga menjadi wadah bagi negara-negara ahli Pertubuhan Kerjasama Islam OIC untuk mempromosi peluang perniagaan dan iklim pelaburan di negara masing-masing selain memaparkan pengalaman dan kejayaan sektor swasta dalam pasaran tempatan. Penglibatan belia dalam bidang pertanian merupakan tema dalam beberapa siri ceramah secara maya yang diadakan setiap hari Sabtu sepanjang bulan November sempena sambutan Hari Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan HPP-PN. Tema minggu lalu menggambarkan belia sebagai generasi yang memainkan peranan signifikan dalam menceburi, menaik taraf dan mengembang majukan industri pertanian berskala ekonomi serta penglibatan agensi berperanan dalam melahirkan belia berkemahiran dan berdaya maju. Seminar antara lain membincangkan mengenai perkongsian peladang belia yang maju dan berjaya, kerjaya dalam bidang pertanian dan tidak bergantung kepada pekerjaan di bawah perkhidmatan awam serta perkongsian mengenai institusi dalam melahirkan belia yang berkemahiran, job ready dan agropreneurs dalam bidang pertanian. Sesi ceramah diharap dapat menjadi platform berkesan untuk meningkatkan lagi keakraban, kolaborasi dan percambahan fikiran dalam sama-sama menyumbang ke arah usaha bagi meningkatkan pengeluaran dan mengukuhkan sekuriti makanan di negara ini. Fasa peralihan di bawah rangka kerja Pelan Pemulihan Kebangsaan COVID-19 bermula 19 November 2021. Perkumpulan ramai di tempat-tempat awam termasuk fasiliti kesukanan dan premis-premis perniagaan seperti restoran, kafe, food courts, salon dan kedai gunting adalah dibenarkan. Bagaimanapun, hanya individu yang telah melengkapkan vaksinasi mereka dibenarkan memasuki premis dan dihadkan kepada 50% kapasiti tempat. Pihak pengurusan juga dikehendaki mematuhi garis panduan atau prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Antaranya mengemaskini senarai pekerja dalam aplikasi BruHealth dan memastikan pekerja-pekerja telah melengkapkan vaksinasi mereka. Premis-premis juga adalah dikehendaki mendaftar kod QR masing-masing di dalam BruHealth dengan had kapasiti yang ditetapkan. Salah sebuah perusahaan di negara ini yang menyediakan perkhidmatan pengiklanan kepada pengusaha kecil dan sederhana SME dan pemilik-pemilik perniagaan serta perkhidmatan percetakan seperti labeling dan banner mengakui perniagaan mereka turut terkesan akibat wabak COVID-19 yang melanda negara. Walau bagaimanapun, pencetak company yang ditubuhkan pada tahun 2018 tidak berputus asa malah membantu negara dalam sama-sama menangani wabak COVID-19 dengan menawarkan pelbagai produk keperluan asas COVID-19. Daripada 3 orang pekerja sahaja, syarikat ini sudah mempunyai 26 pekerja dan 90% terdiri daripada belia tempatan. Kami menambahkan pendapatan, kami membawa masuk keperluan-keperluan asas untuk menangani COVID-19 ini dan secara tidak langsung membantu orang petani mendapatkan harga keperluan COVID itu pada harga yang lebih
berpatutan secara anda langsung menolong orang-orang petani lah supaya berjaga-jaga di antara satu sama lain. Jadi, alhamdulillah sambutan amat menggalakkan, and barang-barang yang lain juga yang kami bawa masuk, contoh macam oximeter, and then thermometer, smart mask, and then keperluan jaket and purifier. Saya pun sahut juga cabaran saranan daripada kerajaan ke bawah duli untuk tidak memberhentikan pekerja, dan alhamdulillah sepanjang masa ini kami nyorang dah jauh untung, dah jauh rugi, so tengah-tengah lah cuma tu. Selain dari perkhidmatan percetakan, pencetak juga mempunyai anak syarikat iaitu Arts Production yang menyediakan perkhidmatan pengiklanan video dan fotografi bagi keperluan pemasaran digital mahupun offline marketing untuk perusahaan-perusahaan yang menggunakan internet sebagai medium utama untuk menyebarluaskan produk masing-masing. Dalam mengendalikan perniagaannya semasa negara berdepan COVID-19, pencetak company turut mengingati para pekerja dan pelanggannya untuk terus mematuhi SOP yang disarankan oleh pihak kerajaan. Kepada beliau usahawan yang baru akan berkecimpung ataupun sudah berkecimpung dalam bidang perniagaan, semasa pandemik ini, kalau yang baru akan berkecimpung, maybe kita boleh membuat research dulu di mana sumber pendapatan yang boleh kita perolehi. Contoh mungkin pada masa ini sektor pemakanan, mungkin food industry mungkin menjadi suatu benda yang orang berguna, and logistics itu di antara business entry yang boleh kita masuk dulu. So saya harapkan kepada usahawan yang baru kan berkecimpung itu bijak memilih, insyaAllah bisnes akan lebih maju, and then betulkan niat kita ni dalam berbisnes perniagaan lah.